Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Lia Amira Anwar Rigos bawakan anda edisi terkini 23 Mac 2020. Berita edisi terkini memberi tumpuan terhadap pakej bantuan khas Sarawakku sayang. Hari ini Kerajaan Sarawak mengumumkan pakej bantuan khas Sarawakku sayang melibatkan peruntukan berjumlah 1.154 bilion ringgit dalam merangsang pertumbuhan ekonomi negeri ini susulan kelembapan ekonomi global akibat pandemik COVID-19. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Oping berkata, suntikan dana itu akan melibatkan perbelanjaan langsung oleh Kerajaan Sarawak sebanyak 974.75 juta ringgit. Jelasnya, kerajaan negeri juga mengumumkan 16 langkah proaktif yang disasarkan kepada pasukan Barisan Hadapan, isi rumah dan komuniti perniagaan yang ada masa ini memerlukan sokongan dalam mendepani pandemik COVID-19. Dan oleh itu, hari ini saya seperti mana telah saya janjikan akan mengumumkan beberapa pendekatan yang akan membantu ahli-ahli masyarakat kita. Kita tahu bahawa ekonomi dunia tidak menentu dan dengan adanya COVID-19 ia sudah tentu memberi lebih keadaan yang agak merisaukan. Sebab itu Kerajaan Peringkat Negeri Sarawak telah mengenal pasti bantuan yang kita namakan pakej bantuan khas Sarawakku sayang. Seterusnya, Ketua Menteri memberitahu antara 16 inisiatif itu ialah bantuan khas Sarawakku sayang sebanyak RM250 sebulan kepada seramai 430,000 rakyat Sarawak yang tergolong dalam kumpulan isi rumah berpendapatan rendah B40. Jelasnya, bantuan khas Sarawakku sayang itu akan disalurkan selama 6 bulan dan kerajaan negeri akan menanggung perbelanjaan sebanyak RM645 juta. Kita ada mempunyai masyarakat B40 sebanyak 430,000 dan mereka akan diberi bantuan RM250 sebulan. Bermakna dalam 6 bulan mereka akan menerima RM1,500. Ini adalah bantuan free kepada B40. Berikut merupakan antara 16 langkah proaktif yang diumumkan dalam pakej bantuan khas Sarawakku sayang. Sementara itu, Datuk Petinggi Abang Johari turut mengumumkan diskaun 5 hingga 25% bil elektrik kepada pengguna domestik, komersial dan perindustrian dalam tempoh 6 bulan bermula April hingga September depan. The discount will benefit 686,847 users throughout Sarawak. The average cost for monthly electricity bill discount is 27.8 million ringgit, and the cumulative cost of discount for this 6 month will be 166.8 million ringgit. This special one-off discount of the electric bill will be borne by the Sarawak government. Dalam pada itu, Ketua Menteri memberitahu kerajaan negeri juga memberikan diskaun sebanyak 10 hingga 25% pada bil bulan April hingga September 2020 bagi pengguna domestik, komersial dan perindustrian. Jelasnya, diskaun yang diberikan ini akan memberi manfaat kepada 568,247 pengguna di seluruh negeri. The average cost for monthly water bill discount would be around 4.2 million ringgit, and the cumulative cost of discount are 25.26 million ringgit, meaning 4.2 million per month, cumulative for 6 months 25.26 million ringgit. Ini adalah ditanggung oleh kerajaan negeri.
Masih lagi dengan perkembangan pakej bantuan khas Sarawakku Sayang. Kerajaan negeri memperuntukkan 17.35 juta ringgit sebagai insentif kepada barisan depan membendung penularan COVID-19 di negeri ini. Datuk Patinggi Abang Johari berkata jumlah itu melibatkan 11,342 pegawai dan anggota yang akan diberi dalam tempoh 6 bulan. RM300 per month to 6,232 medical doctors, nurses and medical personnel who are working tirelessly in hospitals and clinics throughout Sarawak. Kita akan memberi RM300 satu bulan kepada mereka frontline yang membantu khususnya di hospital-hospital di Sarawak. Tambahnya, insentif itu turut melibatkan pegawai imigresen, polis, pegawai bilik gerakan negeri, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan anggota rela yang masing-masing akan menerima RM200. Dalam pada itu, kerajaan negeri juga mengambil pendekatan untuk mengagih sebanyak 2 juta penutup hidung dan mulut kepada rakyat negeri ini. Sarawak government have placed an order of 2 million pieces face masks to be distributed free to Sarawakian through the State Disaster Management Committee. Kita telah mengorder 2 million mask dan ia mungkin akan sampai direct. The other day I was telling you that we want to order direct to Kuching. That will take about 7 days and it costs 2 million pieces, costing about more than 2 million ringgit, almost 3 million ringgit, and we will give free. Seterusnya, usaha kerajaan negeri membendung penularan COVID-19 menerusi pakej bantuan khas Sarawakku Sayang turut menekankan aspek kelengkapan yang cukup di hospital. Ketua Menteri berkata kerajaan Sarawak telah memutuskan memperuntukkan sebanyak 10 juta ringgit untuk tujuan itu. Providing dedicated support to physicians and practitioners on the front lines of testing, diagnosing, and treating patients at risk of COVID-19. Costs include acquiring personal protective equipment and other supplies. This will cost Sarawak government 10 million ringgit. Selain itu, Ketua Menteri juga berkata kerajaan negeri turut memperuntukkan 1 juta ringgit sebagai keperluan tambahan kepada pasukan hadapan merawat pesakit dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Ketua Menteri turut mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak 20 juta ringgit bagi skim mikrokredit kepada perusahaan kecil dan sederhana SEM bagi mengembangkan dan mengekalkan perniagaan mereka. Bermakna kita pada bajet yang lepas telah meluluskan 30 juta microkredit dan hari ini kita tambah 20 juta. Bermakna 50 juta. Dan tambahan 20 juta ini akan dapat digunakan oleh perniagaan SME in case they need some more loan. So they will apply this loan and then the organization or the business entity that provide this loan through SEDC dan Bank Agro Bank. Antara lain, beliau juga mengumumkan diskaun 50% bagi sewa rumah Perbadanan Perumahan Sarawak HDC untuk tempoh 6 bulan bermula April hingga September tahun ini yang dijangka memberi manfaat kepada lebih daripada 3,200 pelanggan yang menyewa rumah HDC di seluruh Sarawak. Seterusnya, Ketua Menteri memberitahu golongan penjaja akan dikecualikan daripada membayar yuran permit dan lesen di bawah pakej bantuan khas Sarawakku Sayang yang akan melibatkan kos sebanyak 8.24 juta ringgit. Sarawak government will provide waiver of permits and licensing fees to traders, hawkers, night market traders, tamu and festive bazaar. The waiver will benefit over 2 million permits and license holders in the various local authorities throughout the Sarawak. This will ease the burden of the rakyat
and that will cost Sarawak government 8.2 million ringgit for the year 2020. Selain itu, katanya pengusaha gerai dan pasar juga akan dikenakan potongan sewa sebanyak 50% dalam tempoh 6 bulan. Discount for rental of market and stalls. A discount of 50% for rental of market and stall covering a period of 6 months up to September 2020. This assistance is expected to benefit more than 10,000 hawkers renting the market and stall, particularly under the purview of the local council. Beralih kepada inisiatif yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Dalam krisis yang dialami negara ekoran penularan wabak COVID-19, kerajaan menerusi Majlis Tindakan Ekonomi memutuskan beberapa inisiatif bagi meringankan beban rakyat yang terjejas. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu sidang media khas pada Isnin berkata, antara inisiatif ekonomi yang akan diperkenalkan adalah kemudahan pengeluaran air lestari bagi pencarum KWSP berjumlah 40 bilion ringgit mulai 1 April 2020. Menerusi kemudahan ini, semua ahli KWSP yang berumur bawah 55 tahun boleh membuat pengeluaran wang simpanan dalam akaun dua masing-masing tertakluk pada kadar maksimum RM500 sebulan untuk tempoh selama 12 bulan. Permohonan boleh dibuat bermula 1 April 2020. Inisiatif ini dijangka akan memanfaatkan sehingga 12 juta ahli KWSP dengan jumlah pengeluaran yang dianggarkan bernilai 40 bilion ringgit. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin menambah, kerajaan juga bersetuju untuk menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak 500 juta ringgit kepada Kementerian Kesihatan bagi menyokong usaha menangani COVID-19. Peruntukan ini antara lainnya akan digunakan untuk membiayai pembelian peralatan perubatan seperti ventilator dan juga peralatan di ICU, peralatan perlindungan diri PPE, tambahan bagi kekatangan perkhidmatan perubatan awam serta keperluan makmal untuk saringan COVID-19. Untuk menyegerakan pembelian barangan kritikal ini, kerajaan telah pun meluluskan tata cara perolehan secara darurat. Selain itu, peruntukan sebanyak 100 juta ringgit juga disediakan kepada Kementerian Kesihatan untuk melantik 2,000 kaki tangan baharu secara kontrak, terutamanya jururawat. Berita selanjutnya. Kerajaan juga telah bersetuju untuk menyalurkan peruntukan sebanyak 130 juta ringgit kepada negeri-negeri untuk membantu kerajaan negeri menangani krisis COVID-19. Peruntukan sama rata akan diberikan pada setiap negeri tanpa mengira parti mana yang membentuk kerajaan negeri yang berkenaan. Krisis yang sedang pun kita hadapi ini memberikan kesan pada semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan kecenderungan politik. Maka sebab itulah saya berpandangan semua pihak tanpa mengira fahaman politik mestilah bersama-sama berganding bahu dan bersatu padu untuk menangani krisis yang sedang pun kita hadapi ini. Sementara itu, beliau memberitahu tempoh lanjutan masa dari 3 bulan kepada 6 bulan diberikan bagi penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Keempat, kerajaan juga telah bersetuju untuk memberikan lanjutan masa daripada 3 bulan kepada 6 bulan bagi penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun PTPTN yang melibatkan jumlah kutipan sebanyak 750 juta ringgit. Penangguhan ini yang berkuat kuasa serta-merta pada hari ini sehingga 30 September 2020 dijangka akan memberikan manfaat kepada hampir 1.5 juta peminjam PTPTN. Sekian edisi terkini UKAS 23 Mac 2020 bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan.
jaga kebersihan diri dan sentiasa berwaspada. Sama-sama kita doakan agar penularan wabak COVID-19 tidak berterusan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.